Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman yuqarribuna ilaika ya Rahman. Ahlan wa sahlan kepada semua muslimin muslimat yang hadir dalam kuliah pada malam ni. Kepada top fan kita Encik Farid Misbah, Fatimah Samsuddin, Syafina, Intan Zuraini, top fan kita Salina, Salasia Usman, Cikgu Salasia, kemudian Wan Fazidah, Fatimah, Muhammad Ramza, Nurida, Hajah Hamidah, Zamri Johari, Hafizah Jazuri, top fan kita, dan Puan Niyad Abdullah. Ya, insyaAllah sahabat-sahabat yang akan bagi syafaat kita di akhirat dengan izin Allah. Puan Niyad Saadia Basar, Sidah Sahak, Hajar Rosita, Maryam, dan semua yang hadir dalam malam yang mulia dalam kuliah kita pada waktu ni. Rokiah Samad, Aisyah Abdullah, semua yang hadir, Aisyah Faisal. Jadi pada malam ni kita akan kembali sedikit bincang ayat 19 sebelum masuk ayat ke-20 dan 21 daripada surah yang mulia namanya surah An-Naml, surah Semut. Ya. Yang kalau tuan-tuan memiliki tafsir Al-Munir, malam ni saya nak pakai tafsir Munir, iaitulah daripada ayat ke-19 hingga 21 insya-Allah pada malam ni, ya. Alhamdulillah semua yang hadir, Zainal Mustafa, Sal Ahmad, Swizi Zenial, top fan kita Kasut Cantik, lama tak nampak kat sini, ya. Rosija, Khairul Isyam, semua yang hadir, terima kasih. Balqis, Diana Han, Zawi Ghazali, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. Sadaqallahul Azim. Muslim-muslimat yang hati dan dikasihi sekalian, terjemahan ayat ke-19. Maafkan saya tak sempat beritahu tuan-tuan nak pakai tafsir Munir malam ni, ya. Kebetulan saya tinggal tafsir Ibn Katsir di pejabat, jadi adalah tafsir Munir. Bagi tuan-tuan yang nak rujuk tafsir Munir, jilid ke-10, muka surat ke-254, jadi muka surat 254, jilid yang ke-10. Maafkan saya malam ni pakai tafsir Munir tanpa beritahu pada tuan-tuan, ya. Jadi ayat ke-19 ini maksudnya, lalu dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkan aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang tuaku, agar aku mengerjakan kebaikan yang Kau ridai dan masukkan aku dalam rahmat-Mu di kalangan hamba-hamba-Mu yang salih. Kemudian ayat yang ke-20, terjemahan yang dikemukakan tafsir Munir. Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk dari kalangan yang tidak hadir? Pasti aku akan hukum dia dengan hukuman yang berat, atau aku sembelih dia kecuali dia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Jadi tuan-tuan hati dan kasih sekalian, ini adalah ayat yang ke-21. Kemudian ayat ke-22, maka tidak lama kemudian datanglah hudhud, lalu dia berkata,
saya telah mengetahui satu yang belum tuan ketahui. Saya datang kepadamu dari negeri Sabak membawa satu berita yang meyakinkan. Jadi ini adalah dialog yang Allah bawakan untuk menceritakan kepada kita peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi Sulaiman dahulu. Baik, kita lihat ayat ke-19. Semalam telah saya jelaskan kepada tuan-tuan bagaimana tingkah laku Nabi yang mulia ni, seorang Nabi yang sangat tawaduk. Dari sudut uslub, gaya bahasa, pendekatan yang dinyatakan di sini oleh Allah sebagai menceritakan tentang Nabi yang mulia ni, menunjukkan kepada kita bagaimana baginda alaihi salatu wassalam dengan bapanya Daud alaihi salatu wassalam mengajar kita sifat tawaduk. Jadi kalau kita perhatikan, Nabi Sulaiman tersenyum kemudian tertawa setelah memahami perkataan Ratu Semut itu, takjub atas peringatannya dan senang dengan apa yang Allah berikan kepadanya, kemampuannya untuk memahami maksud perkataan Ratu Semut. Lalu kemudian Nabi Sulaiman pun berdoa, wahai Tuhanku, tunjukkan aku cara mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku, iaitu engkau telah mengajar aku bahasa burung dan haiwan, dan juga nikmat yang kau berikan kepada dua orang tuaku, iaitu nikmat Islam dan nikmat iman kepadamu, dan agar aku beramal dengan amalan yang kau sukai dan kau ridai dan yang wajib bagiku sebagai ungkapan atas syukur atas nikmat-nikmat itu. Jika engkau mencabut nyawaku, masukkan aku di kalangan hamba-hambamu yang beriman, para anbiya, para wali yang soleh. Masukkan aku di kalangan mereka dalam syurgamu. Jadi dalam ayat ini, muslim-muslimat yang hati dari kesalahan mengajar kita beberapa etika ataupun amalan, adab dalam kehidupan. Iaitu yang pertama sekali kita dapat lihat Nabi yang mulia ni tersenyum. Bahkan kita baca dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun tak pernah tergelak dalam keadaan terbahak-bahak. Nabi seorang yang mempunyai socialization yang tinggi. Nabi bergaul dengan semua orang, dan Nabi melihat apa berlaku kepada Nabi. Kadang-kadang Nabi senyum, sampai ada peristiwa Nabi tersenyum sampai nampak geraham baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin dimaksudkan situ ketawa Nabi dengan ketawa yang tidak melampau-lampau. Dan Nabi pun menegur para sahabat untuk ketawa berlebihan kerana kita tidak tahu nasib kita di akhirat. Begitu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis mengatakan kan Nabi sallallahu la yamzah wala kana yamzah walakin la yaqulu illa haqqan. Nabi kita bergurau dan menyebabkan sahabat ketawa, tetapi baginda sallallahu tidak pernah berkata melainkan yang benar. Dan saya pernah cerita pada tuan-tuan bagaimana kelakuan Nabi kita sallallahu bergurau dengan seorang bekas hamba yang namanya Zahir di pasar Madinah, yang mana lelaki ini tidak memiliki keturunan yang jelas, seorang yang dipandang hina dengan keadaan penampilan dirinya, kulitnya pun hitam, rendah orangnya, tetapi Nabi gurau dengannya dengan memeluk dari belakang, menutup kedua matanya dan berkata, siapa nak beli hamba? Siapa nak beli hamba? Dia meminta agar dilepaskan, tapi bila dia menyedari yang memeluknya itulah Nabi SAW bergurau dengannya, maka beliau telah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapalah nak beli hamba yang buruk rupanya macam saya? Berapa harga? Tentulah murah sekali harga orang macam saya ni, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah telah menjawab, sungguhnya engkau kedudukan di sisi Allah sangat mulia dan sangat mahal, sangat tinggi. Dan Nabi pun bergurau dengan seorang perempuan yang datang dengan minta kepada baginda salam untuk syafaat masuk syurga. Maka Nabi memberitahu wanita tua, perempuan tua tidak masuk syurga, sehingga perempuan itu menangis. Dan akhirnya Nabi menyuruh para sahabat mendekatinya dan berkata kepadanya, sungguhnya maksud orang tua tidak masuk syurga, mereka akan dimudahkan oleh Allah dengan Allah firman, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atraba. Nabi menceritakan bahawa semua orang masuk syurga akan dikembalikan keadaan fizikalnya muda pada usia 30-an, kata para ulama berpandu kepada ayat ini. Insya'a, inna ansha'nahunna insya'a, kami akan kembalikan rupa para semua menjadi seperti gadis yang masih muda, anak dara. Maksud Nabi dalam pandukan ayat itu berguraunya Nabi, sehingga menyebabkan para sahabat keliling baginda pun geli hati dengan tindakan Rasulullah SAW itu. Jadi bila kita melihat antara sifat hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala ini, orang dekat dengan Allah ini, mereka adalah orang yang paling takut, paling serius, kerana mereka tidak pasti kedudukan di akhirat itu. Jadi ini yang dapat kita faham. Jadi senyum adalah satu gerak ketawa ekspresif tanpa suara yang menunjukkan rasa gembira, rasa senang. Jadi senyumnya Nabi Sulaiman dalam konteks ini bila mendengar perkataan Ratu Semut meminta kepada bala tenteranya supaya menyelamatkan diri masuk ke dalam lubang, bagi menunjukkan betapa geli hatinya baginda sallallahu alaihi wasallam alaihi salam
Jadi Nabi Sulaiman pun kita panggil sallallahu alaihi wasallam, bukan Nabi Muhammad SAW sahaja, tuan ya. Semua nabi itu layak mendapat selawat dan salam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua nabi kita boleh panggil sallallahu alaihi wasallam, bukan Rasulullah semata-mata. Jadi tentu saja ketawa Rasulullah dan para anbiya alaihi wasallam bukanlah melampau-lampau, bukan terbahak-bahak sampai terkeluar suara yang kurang enak untuk didengar, boleh menghilangkan kehebatan seorang pemimpin. Ayat ini menunjukkan bahawa agama tidak melarang orang untuk ketawa. Nabi Muhammad SAW pun saya telah jelaskan ketawa. Bahkan dalam setengah hadis menunjukkan sampai nampak gerahan baginda. Ini tidak terbahak-bahak maknanya, tuan-tuan. Jadi yang dilarang oleh agama adalah menjadikan hidup ni sentiasa untuk ketawa, untuk bergelak ketawa. Hidup yang tidak serius, kun jiddiyan. Jadilah kamu ini orang yang bersungguh-sungguh. Jadi tuan-tuan yang hati dan dikasihan, apabila kita melihat dalam ayat ini perkataan yang digunakan oleh Allah iaitu auzi'ni. Auzi'ni ini merujuk kepada apa, tuan-tuan? Merujuk kepada makna auzi'ni sama dengan perkataan yuza'un. Jadi auzi'ni yang merujuk kepada kata Al-Imam Al-Biqai ini merupakan permohonan daripada Nabi Sulaiman AS. Kalau Allah menganugerahkan kepada baginda dorongan untuk bersyukur sekaligus mencegah daripada semua perkara yang bertentangan dengan bersyukur itu, jadi ia merujuk kepada jadikan aku ini sentiasa rasa syukur, senang dan tertarik untuk melakukannya. Jadi inilah yang difahami dari perkataan waw, zai dan juga ain, waza'a, yuza'un. Syekh Qutb pula dalam tafsir fi Zilalil Quran menerangkan bahawa wahai Tuhan, jadikanlah keseluruhan hidupku, anggota badanku, perasaanku, lidahku, hatiku, fikiranku dan semua kalimah ungkapan dalam hidup ini seperti yang telah saya jelaskan semalam, semuanya fokus adalah untuk beribadah kepadamu. Jadikan semua nikmat dalam hidup ini membantu aku untuk mentaatimu. Jadi indahnya ayat ini kalau kita faham, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, perkataan syakara. Jadi dalam ayat ini mengajar kita satu bentuk syukur. Syukur ni datang dari perkataan bahasa Arab, kalau kita perhatikan syakur. Jadi syakur ni bermaksud sebenarnya sebatang pokok yang hidup di padang pasir, yang memerlukan sedikit air saja tetapi dia dapat hidup dengan subur. Begitu juga kalau kita lihat dalam kamus Mufradat Al-Quran, perkataan syakur ini merujuk kepada binatang yang gemuk, yang hanya memerlukan sedikit makanan, sedikit rumput, sedikit air pun dia dah jadi sihat. Jadi bila merujuk kepada perkataan syukur ini, Allah memberi kepada kita berbagai-bagai nikmat dalam hidup. Kadang-kadang ada ujian yang berlaku, tidak merosakkan sedikit pun rasa syukur kita, rasa pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Al-Imam Al-Biqai ketika mentafsirkan perkataan syukur dalam konteks ayat ini adalah supaya semua aktiviti yang kita lakukan dalam hidup, tuan-tuan, semua perkara yang kita lakukan dalam hidup ini menjurus kepada ketaatan kepada Allah, rasa gembira dengan pemberian Allah, rasa ridha dengan apa yang dikurniakan. Jadi Nabi Daud pernah bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu peristiwa direkodkan oleh para ulama tafsir, disebut oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali sebagai contohnya dalam kitab beliau Jami' Al-Ulum Wal-Hikam. Nabi Daud bertanya kepada Tuhannya, wahai Tuhan, bagaimana aku boleh mensyukurimu? Padahal kesyukuran merupakan satu nikmat lain yang juga memerlukan kepada syukur. Faham tuan-tuan? Ni bicara ni tinggi dah, tuan-tuan. Bagaimana aku patut bersyukur? Bagaimana aku boleh syukur padamu? Sedangkan bersyukur itu pun satu nikmat yang memerlukan kepada syukur yang lain. Kerana datang motivasi untuk bersyukur itu pun satu rahmat daripada Allah, satu pilihan daripada Allah. Jadi syukur itu sendiri merupakan ibadah. Jadi bagaimana aku boleh bersyukur kepadamu? Aku nak, kerana syukur yang kau timbulkan dalam hati aku itu pun perlu kepada kesyukuran yang lain. Tanya Nabi Daud kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah pun menjawab kepadanya, Allah mewahyukan kepadanya berkata, kalau engkau menyedari apa yang engkau nikmati itu semuanya bersumber daripada aku, maka itu tanda syukurmu kepada aku. Maka setiap kalimah yang muncul dalam diri kita, setiap lintasan perasaan dalam diri kita, setiap tindakan kita mestilah menterjemahkan rasa syukur kepada Allah SWT. Itu maksud kalimah auzi'ni. Lebih lanjut dikatakan para ulama tafsir, contohnya Imam Al-Biqai.
Jadi dalam ayat ini tuan-tuan, syukur kepada Allah ni dimulakan dengan menyedari dari lubuk hati, daripada dalaman diri kita, betapa besar nikmat dan anugerah Allah SWT yang disertai dengan rasa kagum, rasa cinta. Jadi syukur juga diertikan dengan menggunakan anugerah Allah ni sesuai dengan tujuan penganugerahannya. Allah berikan kepada kita handphone, gunakan handphone untuk mentaati perintah Allah, menghubungi adik-beradik, menghubungi isteri, anak, menjadikan ia untuk melihat, membaca Al-Quran. Jadi gunakan segenap apa kurniaan Allah kepada kita itu sebagai tanda memperkukuhkan rasa syukur ni tadi. Dan di celah-celah doa Nabi Sulaiman ini kita dapat perhatikan bahawa baginda alaihissalam turut berdoa diberi kekuatan untuk mensyukuri nikmat buat ibu bapanya. Ya, kerana kalau kita lihat orang-orang Yahudi ini mengatakan Nabi Daud alaihissalam punya ramai isteri, 100 orang isteri. Seorang daripadanya adalah isteri kepada Oreo ke apa namanya tuan-tuan, Oreo, bukan biskut Oreo tuan-tuan ya. Orion ini merupakan seorang pemimpin tertinggi Nabi Daud ketika diutuskan dalam medan perang. Maka Nabi Daud diceritakan oleh kaum Yahudi, Nabi Daud yang mereka sifatkan telah melihat isteri Oria ni ketika dia pergi berjuang, maka dia jatuh hati kepada isteri Oria ni. La haula wala quwwata illa billah. Ini satu pendustaan kepada para anbiya alaihissalam tuan-tuan ya. Amatlah kejinya apa yang dikatakan oleh mereka itu. Takkan Nabi Allah SWT boleh melakukan demikian. Oleh kerana jatuh cinta kepada isteri Oria ni ataupun Oreo ni, maka Daud pada tanggapan perspektif Yahudi yang keji mengatakan Nabi Daud telah minta kepada Oreo ni dibawa perang, masuk dalam pertempuran sehingga biarkan dia mati kerana Daud nak mengahwini isteri yang cantik jelita itu. La haula wala quwwata illa billah. Masya-Allah tabaraka taala, alangkah besarnya pendustaan kaum Yahudi kepada nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Yang pentingnya mengikut versi Yahudi, maka akhirnya Oria ni pun mati dalam peperangan itu. Tak berlengah lagi, Daud pada penceritaan dusta itu telah berkahwin dengan isteri Oria. Dan daripada isteri Oria inilah dapat anak yang dinamakan sebagai Sulaiman. Kerana mereka ni dalam penceritaan mereka penuh dengan pendustaan, penuh dengan penipuan, pemalsuan. Maka dalam ayat ini Allah SWT mengajar kita untuk membebaskan Nabi-Nabi yang mulia daripada sebarang bentuk pemalsuan, cerita-cerita dongengan. Sebab itu Allah mengajar kita dalam doa ini menceritakan Nabi Sulaiman punya doa kepada Allah SWT. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Wahai Tuhan, anugerahkan kepada aku kekuatan ataupun ilhamkan kepada aku dalam segenap kerja aku, aktiviti harian aku. Aku tidak lupa untuk mensyukuri nikmat-Mu dan kurniakanlah kepada kedua ibu bapaku. Jadi di sini merupakan satu isyarat bahawa ibunya adalah seorang wanita yang mulia. Bukan seperti yang didakwa oleh perspektif Yahudi yang sangat keji yang mengatakan bahawa Nabi Daud ini telah pun berkahwin dengan isteri kepada bekas panglimanya yang telah purposely dihantar dalam medan perang agar terbunuh, dan dia berkahwin dengan perempuan yang jelita itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cerita-cerita dusta macam ni merupakan cerita-cerita yang tidak patut. Kalau seorang yang saleh di kalangan kita pun takkanlah buat benda begitu keji. Tak sanggup dia untuk membiarkan orang penting dalam menyumbang banyak dalam kerajaannya dibunuh agar dapat berkahwin. Apatah lagi seorang Nabi Allah, seorang Rasulullah, seorang utusan Allah akan melakukan perkara semikian. Ia tidak masuk akal tuan-tuan yang mulia sekalian. Jadi dalam ayat ini menunjukkan kepada kita betapa mulianya kedudukan ibu kepada Nabi Sulaiman ini sehingga mendapat doa daripada anak tersebut, dan dia merupakan satu tuduhan negatif palsu buat Yahudi terhadap para anbiya alaihi wassalam. Ini disebutkan dalam cerita tentang dalam kitab Samuel ayat 11 hingga 12, kata Al-Imam Tahir Ibn Ashur dan tafsirnya. Kemudian Allah menyatakan, adkhilni birahmatika, masukkan aku di dalam rahmatmu, merupakan permohonan agar baginda diperlakukan dengan perlakuan yang bersumber daripada rahmat kasih sayang Allah. Begitu lembut ayat ini, adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin, masukkan aku ya Allah dalam rahmatmu. Sebab itu dalam hadis yang sahih ketika menceritakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallam berkata, lan yadkhula ahadum minkumul jannah bi amalihi,
Qal wala anta ya Rasulullah? Qal wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatih. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, Nabi telah bersabda, jangan ada seorang pun di kalangan kamu yang menyangkakan bahawa dia masuk syurga dengan sebab amalannya. Lalu para sahabat tanya kepada Rasulullah, Tuan bagaimana wahai Rasulullah? Bagaimana ke Rasulullah pula? Rasulullah menjawab, aku pun sama. Masuk syurga ini bukan dengan sebab amalan kita, tapi disebabkan oleh rahmat Allah pada kita. Sebab itu Allah menekankan perkataan Rahman yang antara yang paling banyak disebut dalam Al-Quran Karim. Kita baca surah Al-Hijr ayat ke-49 sebagai contohnya. Allah menyatakan, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkan kepada hamba-hambaku bahawa aku ini maha pengampun lagi maha pengasihani. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dalam ayat surah Al-A'raf ayat 156 contohnya, rahmat aku meluasi segala-galanya. Sebab itu dalam satu hadis sahih riwayat Muslim menceritakan bahawa innallahi mi'ata rahmah anzalallahu minha rahmatan wahida bainal jin wal ins wal bahaim wal hawam fiha yata'atafun wa yatarahamun wa biha ta'atuf al wahsh ala waladiha wa akhara Allahu 99 rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumil qiyamah. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, Nabi SAW telah menyatakan Allah menciptakan 100 perasaan kasih sayang itu. Satu daripadanya diagi-agikan kepada semua makhluk yang ada. Itulah yang dibahagikan kepada, dikongsi-kongsi di antara jin, manusia, binatang buas, binatang yang melata yang ada di muka bumi. Semuanya dengan 1% daripada 100 itulah mereka berkongsi-kongsi sehingga menyebabkan harimau yang ganas tidak makan anaknya, gajah yang besar tidak pijak anaknya. Dengan 1% itu tuan-tuan berkongsilah sekalian makhluk kasih sayang itu, dan Allah menyimpan 99 lagi di sisinya, hanya diberikan pada hari kiamat nanti. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi menceritakan tentang rahmat ni, kita dalam kehidupan ini betapa pentingnya tuan-tuan. Hendaklah sentiasa menceritakan tentang rahmat, supaya dalam hidup umat Islam tidak kehilangan hala tuju. Kerana tuan-tuan mulia Allah sekalian, jangan sampai orang bukan Islam pula yang banyak menceritakan tentang kasih sayang, rahmat. Mereka tulis di sana sini, Tuhan kami cinta, Tuhan kami loving, caring. Padahal kita orang Islam ini lebih utama untuk menceritakan kasih sayang Allah Subhanahu Taala. Itu sebab tuan-tuan, pada satu hari Nabi SAW bersama para sahabat melalui satu tempat itu baru selesai peperangan. Maka seorang ibu mencari-cari anaknya. Tengok budak kecil ditangkap, dia peluk, pusing kepala, bukan. Tengok, bukan. Dia kehilangan anaknya tuan-tuan. Tiba-tiba dalam keadaan itu, dia pun ternampaklah seorang budak, betul-betul anak dia tuan-tuan. Dia peluknya, dicium anak tersebut, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Nabi bertanya kepada sekian para sahabat yang menyaksikan keadaan itu, kamu, bagaimana kamu fikirkan kalau sanggup tak perempuan ini mencampakkan anaknya ke dalam api? Mereka berkata, wahai Rasulullah, tidak akanlah dia lakukan begitu. Dia cari anak dia dengan panik, susah payah tadi hingga bertemu. Jawapan Nabi SAW, kasih sayang ibu itu kepada anaknya, kamu lihat begitu sekali ekstrim. Mencari anaknya, kelang kabut, panik dia. Kasih sayang Tuhan kamu lebih daripada kasih sayang dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi hendaklah kita selalu menceritakan tentang perkataan rahmat ini, supaya dengannya akan menyebabkan umat Islam ini yang dalam keadaan susah hati, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan mengalami apa saja bentuk masalah, maka kita dapat memberikan kepada mereka ni satu ketenangan, kebahagiaan. Itu sebab diceritakan oleh Ibn Qayyim dalam kitab beliau, tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, menceritakan tentang rahmat Allah SWT ini. Kau tak sia-sia dalam kitab Madarajus Salikin menceritakan bahawa ada di kalangan orang-orang arif, orang-orang salih ini melihat kelakuan seorang perempuan bergaduh dengan anaknya. Mungkin dia pialnya telinga anak tersebut. Anak itu pun lagi keluar daripada rumah, pergi pada kawan-kawannya, mencari kawan-kawannya. Maka ibu itu pun termanggu-manggu menunggu di pintu rumah, mana anak dia tak pulang-pulang menjelang sampai ke petang. Kemudian bila dah petang, semua orang pulang ke pangkuan ibu dan juga keluarga masing-masing. Budak lelaki yang telah dipial telinga oleh ibunya tadi mencari-cari tempat untuk dia bermalam pada hari itu. Boleh tak dia tidur di tempat lain? Tak boleh. Tak ada tempat untuk meneduhkannya. Dia balik semua tengok pintu rumah tertutup. Ibunya marah sangat agaknya kepada dia. Maka dia pun duduk di pintu rumah itu tuan-tuan. Dia kuis pintu rumah tersebut, mengharapkan supaya ibu dia keluar. Ibu dia melupakan kesalahannya siang tadi. Ibunya memeluknya. Betul, ibu dengar bunyi kuih, Allah, apa bunyi di pintu ini? Ibunya pun buka pintu.
tengok anak dia, Masya Allah anakku, mana kau pergi sehari ni ibu tak nampak engkau. Habis semua kesalahan anak itu dilupakan. Padahal siang tadi mereka sedang bergaduh. Si ibu begitu marah kepada anaknya atas kelakuan mungkin yang tertentu menyebabkan dia marah. Tapi menjelang petang si ibu itu mencari-cari, takut anaknya ke mana pergi. Maka tuan-tuan dimulai Allah sekalian, dalam apa yang berlaku ni, kita, kehidupan kita melakukan maksiat kepada Allah, tapi ingatlah kasih sayang Allah, rahmatnya, syafaqahnya kepada kita dalam konteks saya ini mampu untuk menghilangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita. Itu sebab dalam satu hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Lamma qadallahu al-khalqa kataba kitaban fahuwa indahu fawqa arsyihi inna rahmati sabaqat ghadabi." Ketika Allah menulis dengan arahannya kepada kalam untuk menulis Lauh Mahfuz, maka antara arahan yang paling jelas tulisan di Lauh Mahfuz ini, iaitu Allah SWT berfirman, beritahu kepada semua hamba-Ku, sungguhnya rahmat-Ku mengatasi kemurkaanku. Macam kisah ini kemukakan Ibn Qayyim ni tadi, iaitulah seorang anak melakukan kesalahan pada ibu di awal hari, menjelang petang ibunya lupa segala kesalahannya itu kerana sayangnya si ibu kepada anak tersebut. Dikatakan oleh para al-arifin billah, kisah-kisah ni boleh dianggap sebagai raqaiq untuk rahmat Allah, tuan ya. Bahawa kalau kita lihat setiap hari langit dan juga lautan menawarkan kepada Allah untuk menghempap manusia, menenggelamkan manusia, sehingga mereka minta kepada Allah kerana kejahatan yang manusia lakukan. Kalau kita kaji, bumi ini hanya 1/4 daratan, yang bakinya merupakan lautan. Lautan berkata kepada Tuhan, Ya Allah, izinkan kami untuk melakukan tsunami ke atas manusia. Langit pula berkata, wahai Tuhan, izinkan kami untuk menjatuhkan batu-batu ke atas mereka seperti mana dilakukan kepada orang terdahulu. Kami turunkan meteor kepada mereka, tahi bintang dan sebagainya. Lalu Allah menjawab kepada hamba-hambanya, makhluk-makhluk yang besar itu, Lau khalaqtumuhum larahimtumuhum, kalau kamu yang menjadikan mereka, kamu tentu sayang pada mereka. Lau asawni fa ana tabibuhum, walau ata'uni fa ana habibuhum, kalaulah hamba-hambaku melakukan maksiat kepadaku, aku ini doktor untuk merawat mereka. Kalaulah hamba-hambaku taat kepadaku, tentu aku menjadi kekasih buat mereka. Jadi menceritakan tentang rahmat Allah dalam konteks saya ini, tuan-tuan, indahnya perkataan seorang Nabi untuk kita contohi bila baginda alaihissalam berkata kepada Tuhannya, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Allah tawaduknya di kau, wahai Nabi Allah Sulaiman, engkau ini termaktub di kalangan Nabi-Nabi Allah, pun demikian kau rasa bersalah, lalu engkau mengatakan, masukkanlah aku ya Allah, janganlah lupakan namaku, diriku ketika berlakunya perhitungan mahsyar nanti, untuk dimasukkan di kalangan hamba-hamba yang salih. Sebelum itu, tuan-tuan, yang kita telah baca pada ayat ke-17, bila Allah menceritakan tentang nikmat diberikan kepada Sulaiman ni, wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Ayat ke-17 yang lalu lalu dihimpunkan kepada Nabi Allah Sulaiman ini berbaris-baris, dihimpunkan segala makhluk yang ada, dihimpunkan kepada Nabi Sulaiman ini tentera-tenteranya di kalangan jin dan juga manusia dan juga burung, dalam keadaan mereka semua dihimpunkan, tiada seorang pun yang boleh menolak arahan yang dikemukakan itu. Jadi di situ disebut perkataan husyir. Husyir ni kalau kita belajar bahasa Arab, salah satu yang kita dapat kaitkan iaitu perkataan mahsyar. Mahsyar ni berarti perhimpunan yang berlaku dengan paksa rela, tak ada seorang pun yang boleh mengasingkan diri, menolak atau menguzurkan diri. Kita kalau dapat jemputan mesyuarat-mesyuarat pun kita boleh minta excuse. Kenapa? Contohnya ada kematian, contohnya ada apa? Contohnya kemalangan, contohnya ada apa? Ada clash. Kita akan utamakan yang prioritinya lebih. Tapi ke akhirat, tuan-tuan, tak ada siapa yang boleh excuse daripada mahkamah Allah. Maka bila Allah sebutkan perkataan wa husyira li Sulaimana junuduhu, dihimpunkan segala tenteranya itu, jin, manusia, tak ada seorang pun boleh meminta keuzuran, tak ada seorang boleh menarik diri. Ini nikmat yang Allah berikan kepada baginda. Maka di hujung beliau cover semula nikmat tersebut dengan minta kepada Allah, nanti aku pun akan dihimpun daripada mahsyar, macamlah tentera-tenteraku ini dihimpunkan di bawah naungan aku. Di akhirat besok mereka kena himpun, aku sendiri pun kena himpun. Maka ya Allah, pada waktu itu jangan kau lupa aku untuk dimasukkan di kalangan hamba-hambamu yang salih.
Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Indahnya ayat ini bila kita tadabbur, tuan-tuan. Jadi doa Nabi Sulaiman ni agar dimasukkan di kalangan perkataan ibad. Ibad ni saya telah jelaskan kepada tuan-tuan, ibad ni jamak kepada abd. Abdun ni berarti hamba Allah. Jadi bila sebut ibadur rahman, ibadillah, fi ibadikas salihin, ibad jamak daripada abdun berarti hamba-hamba yang salih, hamba-hamba yang memiliki kualiti ketaatan. Berbeza daripada hamba-hamba yang melakukan kemungkaran, kemaksiatan, mereka disebut sebagai abid. Abdun jamaknya abid, jamaknya ibad. Kalau ibadun berarti hamba-hamba yang taat. Kalau abidun, hamba-hamba yang tiada kualiti di sisi Allah SWT, yang melakukan maksiat dan tidak mengawal dirinya daripada mentaati perintah Allah, maka mereka terkeluar perkataan ibad, mereka dimasukkan dalam kategori abid. Jadi doa Nabi Sulaiman ini agar diberikan kemampuan untuk mengerjakan amal saleh seperti yang telah saya jelaskan, cetusan hati, bawa kepada ketaatan, orang keliling mencetuskan kebaikan, suasana mengajak kepada amal saleh. Maka inilah yang diminta oleh seorang Nabi, yang kita juga kena minta dalam hidup kita. Jadi dimasukkan di kalangan hamba-hamba yang saleh ini merupakan permohonan yang bertingkat-tingkat. Permohonan yang pertama kita dapat perhatikan dalam ayat ini bila Allah menyatakan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Ini adalah tingkat pertama. Ya Allah, bantulah aku supaya dalam hidup ini sentiasa kebaikan itu datanglah hidup aku. Aku berkahwin, isteri aku mengajakkan aku melakukan ketaatan. Aku bekerja, kawan-kawan seofis semuanya orang baik-baik. Aku pergi ke masjid, orang semua cakap benda yang baik-baik. Jiran-jiran aku semua orang baik-baik. Jadi itu perkara pertama. Yang kedua, wahai Tuhan, bantulah aku supaya dimasukkan di kalangan hamba-hambaku yang saleh. Jadi tuan-tuan, keserasian melakukan amal ketaatan ini kita kena faham dalam hidup. Cuba kita lihat anak-anak sebagai contohnya, kata Imam Ghazali. Anak-anak kita suruh sembahyang, Amal sembahyang nak, Salwa sembahyang nak, Alia sembahyang nak, apa-apalah nama anak kita, Abdul Rahim sembahyang nak, kita panggil dia sembahyang. Mari sembahyang sama-sama dengan ayah. Mari sembahyang. Dia melakukan sembahyang itu mungkin kerana suasana keliling dia untuk mengajak melakukan ketaatan, mengajak melakukan kebaikan. Dia pun rasa bersalah kalau tak ikut kita ajak berjemaah. Ataupun dia dimasukkan ke asrama, ramai orang daripada keluarga latar belakang tidak mengamalkan Islam sangat, tapi masuk ke sekolah-sekolah sains, sekolah berprestij tinggi. Ya, terima kasihlah kepada guru-guru yang mulia, dapat bimbing anak-anak. Kadang-kadang anak-anak keluarganya lalai, tapi tiba-tiba masuk ke sekolah tu amalannya macam sekolah agama. Ustaz-ustaznya, pengetua-pengetuanya, guru-guru tahniah, cikgu-cikgu yang ada dalam program saya kat sini. Saya tahu kalangan tuan-tuan ni ramai cikgu-cikgu yang sangat mulia, yang banyak jasanya kepada anak-anak. Kadang-kadang anak tu tak sembahyang pun kat rumah, tapi masuk asrama penuh, di suasana itu, suasana macam agama diberi penekanan. Jadi baik dia masuk Islam, dia yang bukan Islam masuk Islam, tuan-tuan. Maka aspek yang disebut dalam ayat ini, kata para ulama tafsir, kalau diperhatikan, kata Ibn Ashur contohnya, ada dua perkara, dua angle, dua sisi. Sisi pertama adalah diri kita sendiri yang melakukan kebaikan, walaupun orang keliling tidak mahu melakukannya. Sisi kedua, semua orang keliling kita mengajak kita melakukan kebaikan. Kita nak dua-dua, tuan-tuan. Kerana iman ini dia ibarat pokok. Saya dah jelaskan kepada tuan-tuan. Kalau banyak airnya, banyak bahajanya, cukup udaranya, cukup tanahnya, dia akan hidup subur. Tapi kalau dia hilang salah satu daripada elemen itu, mungkin pembesarannya terbantut. Maka begitulah ayat Allah di sini mengajar kita supaya minta kepadanya dua perkara. Hati yang tegar melakukan ketaatan, bersungguh-sungguh, tidak pernah jemu, tidak pernah penat. Yang kedua, orang keliling kita sentiasa mendorong kita untuk melakukan kebaikan ni tadi. Baik tuan, pergi kita kepada ayat 21. Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tafaqqada at-tayra faqala ma liya la aral hudud am kana minal ghaibin la u'adzibannahu 'adzaban shadidan aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Lalu Nabi Sulaiman memeriksa burung-burung, lalu berkata, mengapa aku tidak melihat huruf? Apakah dia termasuk di kalangan tidak hadir? Sungguh aku benar-benar akan menyeksanya dengan seksa yang pedih, dan aku benar-benar akan menyembelihnya kecuali dia datang bawa berita yang terang. Dalam tafsir Nasai Imam tafsir Imam Nasafi, maafkan saya, Nasafi ada tangan saya pada waktu ni, tuan-tuan, bahawa dikatakan dalam ayat ini Nabi Sulaiman berjalan begitu jauh
dan baginda menggunakan angin, kadang-kadang menggunakan kenderaan binatang yang ada pada masa itu, kadang-kadang dia bawa orang, lagak seorang raja, mana satu yang sesuai, yang barangkali untuk melihat rakyatnya dia berjalan dengan kenderaan di bumi. Kalau dia nak cepat, baginda akan menaiki angin di langit. Maka baginda biasanya akan berhenti untuk sembahyang di mana-mana yang dirasakan baginda nak sembahyang. Maka dalam cerita Israiliyat disebut oleh Imam Nasafi kat sini. Imam Nasafi bawa cerita Israiliyat, kadang-kadang dijelaskan, kadang-kadang dia saja sebut saja. Ya, mauqif polisi para ulama ketika membawa kisah Israiliyat ni pernah saya terangkan. Apa yang sampai kepada kita daripada kisah-kisah Israiliyat, kita boleh ambil selagi dia tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan hadis. Ya, ada apa ni? Suraya Ishaq, Fauzia Salihah, Fauzia Zainal, Lazmul Syahra, Mazna Haji Ibrahim. Allahu Akbar, ramai sahabat-sahabat yang baru join agaknya. Saya tak puasan, namun dimaafkan saya kalau tak puasan. Sapura Ali, Haji Hafizah, Nurili sebagai top fan kita, terima kasih. Diamond Dayang. Baik. Jadi dikatakan bahawa Nabi Sulaiman AS, kalau baginda nak sembahyang, baginda akan tanya hudhud. Tuan-tuan pernah tengok ke burung hudhud? Pernah tengok hudhud? Hudhud ni antara binatang yang dilarang oleh Nabi untuk dibunuh. Dilarang keras. Hukum bunuhnya haram, tuan-tuan. Kerana burung hudhud ni punya jasa banyak dalam Islam, diceritakan oleh para ulama. Ni saya kebetulan saya nak tunjuk pada tuan-tuan lah. Ni burung hudhud ni. Tuan-tuan ni boleh kat sekalian. Ni burung hudhud. Tengok. Nampak? Nampak inilah burung hudhud. Burung yang punya jasa besar dan punya peranan besar dalam tentera Nabi Sulaiman AS. Dan Nabi menyifatkannya satu burung yang tidak layak dibunuh, tidak boleh dibunuh, hukumnya haram. Baik. Dikatakan bahawa Nabi Sulaiman AS akan menyuruh burung hudhud ni untuk beritahu baginda di mana duduknya air. Maka hudhud ni punya keupayaan untuk tahu di bumi ini ada air. Dia nampak dalam bumi itu macam dia melihat botol kaca. Dikatakan oleh Imam Nasafi, wallahu alam. Maka kemudian Nabi Sulaiman akan memerintahkan jin, syaitan, ifrit untuk mengeluarkan air itu bagi tujuan baginda untuk berwuduk. Ya, tapi pada kali itu Nabi Sulaiman nak sembahyang dalam perjalanan, maka dia tidak menemui hudhud. Mana dia hudhud? Wa tafaqqadat tayr. Mana hudhud? Tafaqqud ini kalau belajar bahasa Arab, kata Imam Nasafi, talab ma ghaba anka, mencari satu benda yang hilang. Bahawa dia tidak menjumpai hudhud untuk bertanya kepadanya mana duduknya air, aku nak ambil wuduk untuk sembahyang. Dan dikatakan wa kana al-hudhud qunaqina. Qunaqina ni maknanya al-basir bil ma' fi hafril qina, bahawa burung hudhud yang tahu di mana duduknya air. Lalu tuan-tuan dan hati dan dikasih sekalian, dikatakan di sini wa kana yara al-ma' min tahti al-ard, min tahti al-ard kama yura al-ma' fi zujajah fatastakhriju syayatin al-ma'. Nabi Sulaiman akan menyuruh burung hudhud untuk observe kat mana duduknya air, dan burung hudhud akan nampak air duduknya dalam bumi macam kita melihat air dalam balang kaca. Dan kemudian Nabi Sulaiman akan menyuruh jin, syaitan untuk mengeluarkan air tersebut bagi kegunaannya. Nanti saya cerita pada tuan-tuan ni, ada setengah orang yang mengatakan bahawa dia boleh meminta khidmat daripada jin dan syaitan, jin untuk kegunaannya sebagaimana Nabi Sulaiman. Tuan-tuan, ini adalah satu khususiah Nabi Sulaiman, tuan-tuan. Kalau kita yang berkata dia boleh menjadikan jin ini sebagai khadamnya, takut-takut jin itu yang akan menkhadamkannya tanpa dia sedar. Kerana kita tidak punya iman sehebat para anbiya alaihi wassalam. Kerana syaitan ini cakapnya sedikit yang betul, banyaknya dusta. Maka kalau orang yang berkata dia mampu untuk menundukkan jin menjadi khadamnya, ini orang seperti ini kita letakkan satu question mark padanya. Takut-takut dia jenis orang ditimpa ujub, tuan-tuan ni, orang yang kagum pada diri sendiri, yang merupakan satu sifat mazmumah. Jadi Nabi-Nabi Allah memang dipelihara oleh Allah, baginda boleh melakukan sedemikian. Lalu bila melihat tidak ada hudhud, maka Nabi Sulaiman pun telah memerintahkan kepada ketua sekalian burung dan bertanya kepadanya, iaitu namanya Uqab. Uqab ini burung nasr, nasr maknanya helang. Maka Nabi tanya kepada ketua, kapten kepada sekalian burung, mana pergi hudhud? Maka Uqab pun tampil untuk memberikan laporan, mengatakan, wahai Nabi Sulaiman, kami tidak tahu ke mana perginya, kami dah cari tak jumpa.
Ya, maka Nabi Sulaiman memerintahkan kepada Uqab ini, Nasr ini, pergi tangkap hud-hud sekarang juga, cari di mana tangkap baru datang kepada aku. Ya, tuan-tuan hati dari keselian, fartafa'at fanazarat fa'idha huwa muqbil, maka burung Uqab ini pun dengan kumpulannya, timnya pun datanglah untuk mencari, menangkap macam polis tuan-tuan, menangkap orang bersalah. Maka tiba-tiba mereka pun terbang, burung ni pun terbang, pulanglah hud-hud dalam keadaan cemas dan berkata kepada Nabi Sulaiman, apa yang dikatakan oleh hud-hud ini, wahai Nabi Allah Sulaiman, sungguhnya saya membawa kepada tuan satu berita, ahadtu bima lam tuhid bihi waji'tuka min saba'in binaba'i yaqin, saya datang bawa satu berita yang tuan belum tahu tentangnya, dan saya bawa daripada Sabak satu berita yang meyakinkan. Jadi tuan-tuan, saya nak berhenti kat sini saja dulu. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan kepada kita untuk menghayati dan mendalami kisah ini lebih lanjut. Ada cerita menarik di sebalik hud-hud ini. Dulu saya cerita tentang semut. Semut satu binatang luar biasa. Mereka dijadikan Allah hidup dalam sistem, walaupun yang memimpin mereka hanyalah seekor betina, tapi mereka akan bertukar-tukar makanan. Ni kehebatan semut Dan mereka hanya akan keluar dengan arahan. Dia takkan mana-mana merewang, keluar melanguk-languk, tak ada tuan-tuan. Dan semut ini akan bertemu temannya dengan penuh penghormatan. Banyaklah kelebihan semut yang telah saya cerita kepada tuan-tuan. InsyaAllah pada kuliah akan datang saya cerita tentang hud-hud pula. Kerana penyebutan satu binatang dalam Quran bukanlah berlaku secara kebetulan. Di sebaliknya mengandungi hikmah yang hebat yang dikehendaki oleh Allah untuk kita belajar kualiti, belajar daripada mereka ni cara hidup, disiplin untuk menjadi makhluk yang berjaya sebagai hamba Allah di dunia, mengimarahkannya dengan cara yang betul, dan sekaligus mentaatinya sebagai hambanya di akhirat, yang disediakan untuk mereka ni keridhaannya, keampunannya, syurga untuk mereka. Mudah-mudahan Allah memberkati kita dan memberi kefahaman atas ilmu yang disampaikan ni. Masya Allah, hebatnya ilmu Allah ya. Setiap kali kita belajar, kita akan bertemui perkara yang baru. Benar kata Imam Ahmad, kalau kamu tidak mampu membaca buku pun, bukalah di bahagian fihrisnya. Fihrisnya apa tuan-tuan? Fihris. Kasum Abu Bakar, top fan kita, Croizo. Bahasa apa ni Croizo? Jerman ke France ke apa ni? Rumaiyah Darus, Nur Azza Ahmad Zakaria, top fan kita, Muhammad Hasfani Ahmad, Muizzal Mansur, Mazni Mustafar, top fan kita, Zuliana Zainal. Terima kasih ya, kerana menemani saya. Tak adalah saya seorang diri. Kata Imam Ahmad, kalau nak tidur waktu malam, bacalah fihris ni. Fihris ni maknanya konten dia, kandungan daftar isi ni, baca. Bila kau baca, kau akan dapat benda baru. Walaupun kau tak tengok dalam lagi, kau jumpa, oh kat sini rupanya, oh kat sini aku cari sama ni, oh ada rupanya kisah binatang namanya semut, oh ada kisah. Tuan-tuan, itulah kelebihan orang baca. Jadi terima kasih tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah menemukan kita dalam majlis ilmu selalu. Mudah-mudahan kita mati dan melakukan kebaikan. Tiadalah nikmat lebih hebat daripada memahami kalam Quran, kalam Allah SWT. Tadi siang tadi, bagi tuan-tuan yang tak sempat melihat saya di Astrogo Shop, sedikit update. Kami telah pun menyampaikan tentang kepentingan makan makanan sunnah yang berasas kepada hadis Nabi. Alaikum bihabatil barakah, bihabatis sauda, makan habatus sauda. Alhamdulillah, selepas melihat kesempurnaan hidup ni berteraskan kepada ilmu dan juga pemakanan yang sihat tuan-tuan. Kita nak rohani kita sihat dengan baca Quran, akal kita sihat dengan baca, tubuh kita sihat dengan makan benda yang baik-baik. Kerana Allah menyatakan kulu minat tayyibati wa'malu salihah, makan yang baik dia akan beri impact amalan yang salih. Orang yang dapat melakukan amal salih kerana makanannya halal, bersih, baik. Maka antara makanan disyorkan oleh Islam adalah habatus sauda. Maka kami cuba untuk mencari sumber yang terbaik, golongan yang boleh berganding bahu dengan mereka yang cari yang terbaik. Kami hasilkan satu produk habatus sauda, namanya birkah. Birkatun, birkatun datang perkataan barakatun, keberkatan. Kami tafaul, mudah-mudahan dengan keberkatan yang akan mengalir dalam hidup kita dengan makan habatus sauda. Jadi apa yang dirumuskan di situ adalah satu kapsul dari sumber yang dipastikan halal, gelatin yang halal, kerana di luar sana banyak gelatin yang kita tidak faham, tidak pasti pada mana sumbernya. Yang kami lahirkan, kami hasilkan di Telaga Biru adalah dari gelatin yang halal, namanya birkah. Jadi tuan-tuan yang berkesempatan, bolehlah explore birkah ni dalam website Telaga Biru. Boleh buka perkataan birkah Telaga Biru. Kami menghidangkan makanan habat sauda ni
Mudah-mudahan apa yang disebut Nabi SAW, dia merupakan rawatan pada semua penyakit melainkan kematian. Kita makin hari makin tua, tenaga makin kurang, kelesuan hadir dalam hidup kita, lutut dan sebagainya. Hadiahkanlah kepada ayah ibu kita, anak-anak kita yang pulang ke asrama. Mudah-mudahan dengan makannya sedikit sebanyak dapat menghindarkan mereka dari penyakit-penyakit wabak yang sedang berlaku sekarang contohnya. Kerana disahkan oleh para saintis makanan Islam, makan habat sauda ni ada keberkatan padanya dan menguatkan sistem imun badan kita. Dan kemudian dapat membantu bagi orang yang kecil manis supaya kadar gula dan darahnya tidak terlalu tinggi, tuan-tuan. Ini dikatakan Dr. Ahmad Al-Qadhi sebagai contohnya. Ya, para pengkaji ulama-ulama Islam, saintis Islam di Mesir membuat kajian di Amerika, mereka dapat kehatan mereka membuat berbagai-bagai jurnal tulisan tentang habat sauda, ternyata padanya banyak kebaikan. Jadi kita makanlah habat sauda, dan kami terbitkan di Telaga Biru, hasilkan Telaga Biru namanya Birkah. Jadi setakat itu saja dulu. Yang baik semuanya daripada Allah SWT. Segala kekurangan milik saya sebagai manusia lemah. Dan jangan lupa ibu ayah, guru-guru yang dimiliki Allah sekalian, andai kalian perlukan pada buku-buku, kami di Telaga Biru terbitkan buku-buku untuk dari 1 sampai darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5, berbagai-bagai pelajaran, mathsnya, sainsnya, geografi, bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Alhamdulillah semuanya ada dalam list kami. Masih ada kekurangan yang belum diterbitkan, kami merayulah kepada cikgu-cikgu yang berkemampuan, marilah menulis bersama dengan kami. Dan kami juga pejuang tulisan Jawi. Alhamdulillah, ini Menteri Agama buat pesan supaya hari Jumaat dijadikan hari Jawi. Cakap, tulis Jawi, semua dalam kepentingan untuk kita memahami Al-Quran. Jawi sebahagian daripada ini. Dan sebenarnya tuan-tuan, bagi tuan yang minat untuk melakukan ibadah kurban, sekarang yang kami buka adalah di sebagai contohnya di Sudan, di Yaman. Tuan-tuan boleh menghubungi Zazan Travel, ya, sebagai CEO Zazan Travel, Ustaz Faiz Mukhtar bertanggungjawab untuk membantu tuan-tuan bagi menyempurnakan niat melakukan kurbanan akikah, insya-Allah. Setakat ini saja dulu. Terima kasih tuan-tuan atas kehadiran tuan-tuan dalam kuliah ni. Panjang-panjanglah share lah video ni kepada orang lain, mudah-mudahan padanya ada cahaya, ada panduan, ada bimbingan, ada doa, ada kefahaman kepada Quran, dan bagi kita pahala seolah-olah kita juga yang menyampaikannya. Adalul al-khairi kafa'ilihi, kata Nabi SAW, orang menunjukkan kepada kebaikan, baginya pahala tak kurang sedikit pun. Sekian saja setakat ini, wallahu alam. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma kfina bihalalika an haramik, wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yuqarribuna ilaika ya Rahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami' masyayikhina wa li jami' ashabil huquq alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahil alamin. Terima kasih Intan Suraya, Syedina Samsuddin, Rohana, Muhammad Aiman Kamal, Normal Rahim, Muhammad Rizal Mansur, Yang Mulia Raja Azmi, Puan Niat Abdullah, Rozana Ismail. Ada soalan ke? Tak nampak soalan kali ini. Top fan kita Nuriza Idrus, Rozana Ismail. Tadi saya menerima pandangan daripada seorang ahli yang tegar dalam kumpulan ni, supaya saya kena ada 2 handphone. Saya cubalah ada 2 handphone ni, tengok soalan-soalan tuan-tuan jawab kat sini, InsyaAllah. Tengah kikuk lagi ni, belum pandai lagi. InsyaAllah nanti saya akan baiki untuk menjawab segala soalan-soalan tuan-tuan kemukakan. Saya cuba, saya upaya, ya. Doakan untuk saya, kenal saya dalam doa tuan-tuan. Kamisa, Azman, Nisan Hasana, Naharia, Haja Hafizah, Suzy Daniel lagi, Haliza Hasan, top fan kita, Aisyah, top fan kita. Ramai nama Aisyah, semua cinta kepada Rasulullah, isi Rasulullah, insya-Allah. Abdul Halim, hamba Allah yang maha lemah lembut. Nur Hamizah, top fan kita. Aziza Abdul Halim, Siti Ajar, top fan kita.
Mat Rajang Sibu dari Sibu ya. Terima kasih orang Sibu Suraya Ishak, Hamidi Hussein, Tok Fan kita, Aziza Azah, Basir Salvini, Masya Allah ramainya, ampun maaf tak sempat nak kenal semua. Nanti bagi tuan-tuan yang ada kesempatan boleh hadir dalam pertemuan kita di Sungai Tekali. Bagi tuan-tuan yang berkesempatan boleh rujuk pada Ustaz Syafiq Murad yang menjadi organizer pada pertemuan. Sahabat-sahabat Ustaz Zahazan ni, mudah-mudahan pertemuan menjalin iman, pertemuan menjalin persahabatan, pertemuan berguna di sisi Ar-Rahman, insyaAllah. Sekian, terima kasih. Nur Hayati Muhammad, Julia Abu Bakar, Muhammad Asri, kenang kami dalam doa, Siti Ajar, Fazil Rahim, Iza Muhammad. Baik, terima kasih. Esok malam kita sambung lagi cerita Hud-Hud, insyaAllah. Dan ada satu doa yang penting yang saya nak amal pada esok, malam ni tak sempat. Besok kita akan belajar satu doa yang sangat penting, yang jarang-jarang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai tanda syukur kepada Allah SWT. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.